Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada seluruh rakyat Malaysia yang dikasihi sekalian. Semalam 26 Ogos 2020 merupakan hari ke-76 pelaksanaan PKPP. PDRM melalui Task Force Operasi Pematuhan melibatkan 4,875 pasukan pematuhan yang terdiri daripada 17,138 anggota. Task Force telah membuat 64,473 pemeriksaan bagi memantau dan menguatkuasakan pematuhan SOP PKPP. Sebanyak 5,285 pasaraya, 5,303 restoran, 1,830 penjaja dan 2,105 pasar awam dan pasar tani telah diperiksa. Turut diperiksa adalah 3,682 tempat ibadah serta 1,609 tempat riadah. PDRM telah menahan 63 individu di atas kesalahan engkar arahan PKPP. Daripada jumlah itu, seramai 3 individu telah direman dan 60 individu dikenakan kompaun. Antara kesalahan engkar arahan PKPP termasuklah aktiviti yang melibatkan kehadiran orang ramai yang menyukarkan penjarakan sosial. Begitu juga dengan beberapa premis menjalankan operasi melebihi daripada masa yang ditetapkan dan juga tidak memakai pelitup muka. Task Force akan terus mempertingkatkan pemeriksaan serta mengambil tindakan bukan sahaja terhadap individu yang gagal mematuhi SOP tetapi juga ke atas pemilik premis. Mengenai kawalan sempadan negara, Operasi Benteng yang melibatkan PDRM, ATM, rela dan agensi-agensi lain terus mengawal ketat sempadan negara bagi memastikan sempadan negara tidak dibolusi oleh pendatang tanpa izin ataupun parti, terutamanya melalui lorong-lorong tikus. Dari 1 Mei hingga 26 Ogos, seramai 4,072 parti, 685 tekong dan 230 penyelundup telah ditahan menerusi Ops Benteng. Juga ditahan adalah 170 bot atau kapal serta 431 kenderaan. Semalam, PDRM telah membuat 63 sekatan jalan raya Ops Benteng dan memeriksa 24,576 kenderaan bagi mengekang kemasukan parti, terutamanya melalui lorong-lorong tikus. Kerajaan akan terus memperketatkan kawalan sempadan dan akan mengambil tindakan tegas terhadap mana-mana pihak yang cuba membolusi sempadan negara secara haram dan juga tidak akan berkompromi serta akan mengambil tindakan tegas terhadap mana-mana individu yang bersekongkol dengan parti ini. Mengenai Ops Sanitasi Awam, sejak 30 Mac 2020 telah melakukan 9,745 operasi sanitasi yang merangkumi 134 zon. Semalam, 16 operasi sanitasi yang meliputi 5 zon kuning, 16 zon kuning di 6 buah negeri iaitu di Kedah, Sabah, Sarawak, Melaka, Selangor serta Kuala Lumpur. Ops sanitasi ini melibatkan 85 Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia dan 70 anggota pihak berkuasa tempatan.
8 jentera Jabatan Bomba turut digunakan di dalam ops sanitasi awam ini. Mengenai kuarantin wajib, dari 24 Julai sehingga 26 Ogos, seramai 17,369 individu telah pulang ke tanah air melalui pintu masuk sempadan negara. Dari jumlah itu, seramai 7,343 individu menjalani kuarantin wajib di 64 hotel dan 5 institut latihan awam ILA di seluruh negara. 56 individu telah dibawa ke hospital untuk rawatan kerana positif COVID, manakala 9,970 individu telah pun dibenarkan untuk pulang ke rumah masing-masing setelah berada di kuarantin, pusat kuarantin selama 14 hari. Pegawai KKM bersama PDRM juga membuat pemeriksaan mengejut sebanyak 316 pemeriksaan untuk memastikan mereka yang masih menjalankan kuarantin di rumah mematuhi SOP yang ditetapkan. Mengenai kes COVID di negeri Kedah, mesyuarat khas Menteri-Menteri mengenai pelaksanaan PKP hari ini telah bersetuju untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD secara pentadbiran di Aman Jaya, Kedah. PKPD ini berkuat kuasa pada jam 12:01 malam 28 Ogos sehingga satu tempoh yang akan dimaklumkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan melibatkan 3 zon di Aman Jaya, iaitu Kenanga, Mawar dan Melur. PKPD secara pentadbiran ini akan melibatkan 22,360 individu, iaitu 260 melibatkan juga 265 rumah, dan kesemua individu akan disaring oleh petugas Kementerian Kesihatan Malaysia. SOP-nya seperti PKPD yang lain, iaitu penduduk di zon yang terlibat tidak dibenarkan untuk keluar daripada zon, manakala orang luar tidak dibenarkan memasuki zon yang terlibat. PDRM bersama ATM akan melaksanakan sekatan jalan raya dan kawalan di jalan keluar masuk zon yang terlibat. Individu yang bekerja di luar daripada kawasan PKPD, mereka tidak dibenarkan keluar untuk bekerja ke luar kawasan PKPD, manakala jika ada yang daripada luar yang bekerja di kawasan PKPD sekalipun tidak dibenarkan untuk datang bekerja di kawasan PKPD. Jadi saya berharap, saya memberi ingatan kepada majikan-majikan, jika pekerja mereka tidak datang bekerja kerana sekatan yang dikenakan oleh kerajaan ini, supaya tidak mengambil sebarang tindakan kepada pekerja-pekerja mereka. Sama ada yang di dalam PKPD yang tak boleh keluar ataupun yang di luar tak boleh masuk, saya harap majikan tidak mengambil sebarang tindakan kerana ini adalah perintah daripada kerajaan yang menyebabkan mereka tidak boleh keluar bekerja. Walaupun kita galakkan pekerja-pekerja tersebut bersama majikan mereka boleh bincang untuk membuat kerja daripada rumah dan sebagainya. Jadi dalam waktu tempoh tersebut mereka tidak dibenarkan bekerja. Tempat-tempat awam seperti masjid dan rumah-rumah ibadat yang lain beserta dengan institut pendidikan yang berkaitan dengan pendidikan seperti sekolah, tadika,
taska dan semua yang berkaitan dengan pendidikan, pusat tuition, apa saja yang berkaitan dengan pendidikan tidak dibenarkan beroperasi dan perlu dan mesti ditutup sepanjang tempoh PKPD secara pentadbiran ini. Bagi premis perniagaan, hanya premis perniagaan yang menyediakan perkhidmatan perlu saja yang dibenarkan, seperti kedai makan, yang berkaitan dengan makanan, restoran, kedai makan biasa, warung, gerai, ya, itu dibenarkan. Kedai-kedai runcit, stesen minyak, farmasi, klinik dan apa saja yang berkaitan dengan keperluan asas dibenarkan. Walau bagaimanapun, premis perniagaan lain termasuk kilang adalah dilarang untuk beroperasi. Bagi yang saya sebutkan tadi bahawa premis yang menyediakan perkhidmatan makanan dibenarkan kerana merupakan keperluan. Walau bagaimanapun, kebenaran hanya untuk take away, untuk makanan dibungkus dan dibawa pulang sahaja. Dan waktu operasi dari jam 8 pagi sehingga 8 malam sahaja. Stesen minyak dan kedai runcit juga boleh beroperasi dari jam 8 pagi sehingga 8 malam sahaja. Klinik dan hospital dibenarkan beroperasi 24 jam, manakala waktu operasi untuk farmasi dan kedai ubat dibenarkan sehingga jam 8 malam saja. Operasi pasar malam, pasar tani tidak dibenarkan. Yang dibenarkan hanya pasar biasa, pasar pagi biasa, pasar biasa pasar awam yang dibenarkan dari jam 6 pagi sehingga 2 petang. Hanya ketua keluarga atau seorang dari rumah saja, dari sebuah rumah saja yang dibenarkan untuk keluar bagi tujuan pembelian barang keperluan untuk keluarga. Walaupun jika ada keperluan lain, boleh menghubungi pihak berkuasa. Saya tahu ada persoalan nanti kalau suami nak keluar ataupun isteri nak keluar yang seorang perlu berada di sebelah kerana tak tahu memandu dan sebagainya. Saya katakan itu boleh mendapat kebenaran daripada pihak polis. Ini seperti yang kita pernah tetapkan dulu sewaktu PKPP dulu. Kita pernah mengalami perkara-perkara seperti ini. Dan jika nak keluar, hanya boleh dibenarkan jika berlaku kecemasan. Kalau perlu mendapat rawatan segera ke hospital ataupun berlaku kematian daripada kalangan keluarga terdekat di luar daripada kawasan PKPD, mereka boleh keluar, tetapi perlu melaporkan kepada pihak polis dahulu. Jadi ini mengenai PKPD, pentadbiran di Aman Jaya di Kedah, ya. Ramai yang saya tak tahu keliru atau tidak, ya, tentang waktu operasi bagi premis perniagaan. Kita dah umumkan, saya dah umumkan bahawa waktu operasi premis perniagaan hanya sehingga pukul 12 malam sahaja. Jadi didapati ada premis-premis yang beroperasi sehingga 24 jam. Seperti kedai serba nikah 24 jam. Kedai serba nikah 24 jam didapati ada yang menjalankan operasi sehingga 24 jam. Mungkin saya tidak tahu kenapa mereka buka. Mungkin mereka mendapat kebenaran daripada PBT. Jadi saya nak tekankan sekali lagi bahawa semua premis perniagaan hanya dibenarkan dibuka sehingga pukul 12 malam sahaja dan tidak lebih daripada itu. Jadi jika ada kedai ataupun restoran yang menjalankan operasi lebih daripada pukul 12, mereka akan dikenakan tindakan.
Jadi saya tahu ada kedai serba nikah, apabila dia lihat klinik dibuka 24 jam, dia pun nak buka 24 jam. Klinik adalah keperluan. Sakit tak kira waktu. Tengah malam sakit, ada klinik untuk dia pergi. Tapi kalau kedai serba nikah buka hanya untuk membeli rokok, itu bukan barang keperluan yang membolehkan mereka buka sehingga 24 jam. Jadi saya nak beri ingatan, hanya klinik termasuk swasta dan hospital saja yang dibenarkan beroperasi 24 jam. Ya, walaupun seperti biasa, klinik atau hospital mesti mematuhi SOP yang ditetapkan oleh kerajaan. Tuan-tuan dan puan-puan, negara kita akan menyambut kemerdekaan yang ke-63 tidak lama lagi. Sepertinya sambutan tahun ini berbeza daripada tahun-tahun sebelumnya. Wabak COVID-19 yang melanda seluruh dunia telah memaksa keperluan untuk mengadaptasi kepada norma baru dalam aktiviti seharian. Sambutan kemerdekaan dalam skala besar, termasuk program pembarisan yang saban tahun menjadi tumpuan rakyat Malaysia, kini tidak lagi kelihatan di kaca TV pada 31 Ogos ini. Namun begitu, ini tidak seharusnya memudarkan semangat kemerdekaan kita semua, malah kita perlu menghayati erti kemerdekaan dalam lensa norma baru. Tuan-tuan dan puan-puan, saya sentiasa menyebutkan bahawa kes yang melibatkan COVID positif terus menular di seluruh dunia. Pagi tadi kita dimaklumkan ada beberapa negara yang sentiasa menjadi contoh kepada kejayaan mereka mengawal kes COVID di negara mereka. Kini negara mereka juga menghadapi masalah COVID positif yang peningkatan secara mendadak. Tidak ada lagi nampaknya negara-negara di dunia yang boleh dianggap sebagai negara contoh untuk mengawal COVID positif ini. Jadi yang penting seperti saya katakan adalah tindakan kita sebenarnya yang boleh memastikan negara kita setakat ini saya anggap masih lagi menjadi negara contoh kerana kawalan yang kita lakukan, dan ianya berlaku kerana tindakan daripada tuan-tuan dan puan-puan di dalam mengawal merebaknya penyakit ini dengan kawalan-kawalan kendiri yang dilaksanakan oleh tuan-tuan dan puan-puan. Jadi marilah kita sama-sama berazam untuk terus mengekalkan kejayaan Malaysia ini, mengawal penularan COVID-19 ini, dan tindakannya adalah tindakan daripada kita sendiri. Amalkan kawalan kendiri untuk memastikan diri, keluarga dan masyarakat selamat. Terima kasih. Saya buka kepada soalan. Datuk Seri, saya mohon penjelasan mengenai SOP untuk pemeriksaan suhu badan. Adakah ia perlu dilakukan secara manual oleh pemilik ataupun pekerja premis perniagaan tersebut? Sebab kalau ada sesetengah peniaga yang di-compound kerana tidak merekodkannya secara manual di dalam buku, kerana ada juga peniaga yang menyediakan alat automatik untuk memeriksa suhu badan dan tidak merekodkannya secara manual. Jadi macam mana SOP sebenarnya? Ya. Sebenarnya tujuan merekodkan suhu untuk memastikan mereka yang dibenarkan masuk ke premis tersebut tidak mengalami gejala bersuhu tinggi. Maknanya kalau tak demam, dibenarkan masuk. Kalau melebihi daripada 37.5, mereka tidak dibenarkan masuk. Jadi tujuannya adalah untuk memastikan yang dibenarkan masuk ke premis tersebut tidak mempunyai salah satu gejala, dan kalau mereka kurang daripada kalau suhunya kurang daripada 37.6, itu adalah hak mereka untuk mendapat kebenaran masuk ke premis yang berkaitan. Jadi tidak wajib untuk direkodkan sebenarnya, tidak wajib. Just dapatkan suhu dan masuk atau tidak dibenarkan masuk, itu saja. Jadi kalau tidak merekodkan, tidak boleh diambil tindakan.
Yang penting perlu direkodkan adalah nombor telefon. Itu yang penting. Sebab jika ada kes yang melibatkan COVID positif di kalangan pelanggan-pelanggan premis tersebut, maka mereka boleh dihubungi supaya dapat segera disaring dan sebagainya, dan keluarga mereka pun akan disaring kerana mempunyai kontak rapat dengan, maknanya daripada yang dalam yang kena COVID positif, ada kaitan dengan yang masuk tadi, pelanggan yang masuk, dan keluarga mereka pun mungkin ada kaitan menjadi kontak rapat. Jadi itu tujuannya, supaya kita boleh kita boleh detect kesan mereka yang masuk ke premis. Tapi suhu bukan untuk pengesanan dan sebagainya, tapi untuk kebenaran masuk ataupun tidak masuk ke kedai tersebut. Jadi tidak wajib direkodkan di dalam mana-mana buku, tetapi dan jika ada kes seperti ini berlaku, mereka tidak boleh sebenarnya diambil tindakan. Ya. Untuk merekodkan nombor telefon tu hanya untuk mereka yang tak daftar guna MySejahtera kan? Kalau kalau je dah MySejahtera pun rekod tu tetap rekod cek suhu tu tetap. Cuma MySejahtera merekodkan dari segi detail tentang kita. Tak, yang nombor telefon kena rekod tu kalau guna MySejahtera tak payahlah sebab dah ada rekod. Dah ada dalam MySejahtera. Sebab tu kita galakkan, bukan kita galakkan, kita mewajibkan penggunaan MySejahtera. Selain daripada cepat, tak perlu menulis, kita punya info dah ada di dalam MySejahtera tu. Kedua, Datuk Seri, macam mana pula dengan peniaga yang dah dikenakan compound sebab tak rekod tu? Macam mana? Jelas sebab dia Datuk Seri kata tak salah kan tadi? Tak salah. Jadi dia kena, saya harap, berhubung balik dengan pihak berkuasa yang mengenakan tindakan kepada mereka. Ya. Okey? Assalamualaikum Datuk Seri. Ingin bertanya apakah status tindakan terhadap sekumpulan individu yang ditahan polis kerana ingkar PKPP awal pagi semalam? Pagi semalam? Siapa tu? Ada sekumpulan yang ditahan kerana ingkar PKPP semalam. Yalah, siapa yang kena tahan, polis akan siasat lah. Ada ke? Siapa? Saya pun tak tahu. Sebab ada laporan di media sosial. Okey. Okeylah. Sama saja. Prosedur dia sama saja. Bila ada kes seperti itu, pihak polis akan membuat siasatan. Selepas pihak polis membuat siasatan, mereka akan menghantar kertas siasatan mereka kepada Peguam Negara untuk tindakan seterusnya. Jadi kita serah kepada pihak polis untuk menyiasat. Datuk, terdapat keluhan daripada peniaga kedai masakan Thai yang pulang ke negara mereka dan kedai mereka di Malaysia tidak dapat beroperasi hampir 6 bulan kerana sempadan negara masih belum dibuka, sedangkan sewa kedai mereka masih lagi perlu dibayar. Apakah kerajaan sedia membuka pintu sempadan dalam masa terdekat untuk benarkan mereka masuk semula untuk berniaga, dan apakah kalau diorang dibenarkan masuk mereka perlu melalui proses kuarantin dan sebagainya? Ya. Saya sedar dan mendengar keluhan daripada peniaga-peniaga restoran makanan masakan Thailand ini, masakan Siam ini, kerana ramai di kalangan pekerja-pekerja mereka yang balik ke Thailand tak dibenarkan masuk. Kita faham. Ramai juga yang seperti itu. Pembantu rumah balik ke Indonesia atau Filipin sebelum bulan puasa dulu dan stuck di Indonesia, tak boleh bawa masuk. Pembantu rumah tak dibenarkan bawa masuk. Ini juga menimbulkan masalah. Kita tahu ramai ibu-ibu yang terpaksa mungkin ambil cuti yang panjang kerana tidak ada pembantu rumah untuk menjaga rumah mereka. Ini masalah yang saya kira masalah yang sering diperkatakan setiap hari. Rayuan kepada saya hampir setiap hari. Kita faham, tetapi dari segi penjagaan kesihatan kita kira lebih penting daripada segala-galanya. Dan kalau kita tengok waktu kes kita dulu di single digit ataupun satu digit, kebanyakan kes tu majoritinya datangnya daripada kes import. Kes import. Negara-negara lain yang dulunya dah okey, dah stable, tiba-tiba naik balik kes di negara mereka. Semuanya berkaitan dengan kes import yang membawa kuman ke dalam negara dan terus menular. Yang akhirnya negara-negara yang dulunya telah pun single ataupun dah ada yang kosong, tiba-tiba meningkat semula. Jadi kita membuat keputusan bahawa
sempadan negara dari segi kawalan tetap kita terus perketatkan. Kita tidak akan longgarkan lagi kawalan sempadan negara. Jadi sama ada yang balik ke Thailand nak datang balik ke Indonesia, pembantu rumah yang memang sangat diperlukan oleh sesiapa saja, kita masih lagi tidak memberikan kebenaran walaupun kita faham kesusahan yang dihadapi. Tetapi bahayanya amat besar kalau kita bawa masuk. Macam-macam perkara boleh berlaku yang akhirnya yang rugi, yang susah adalah rakyat kita. Mungkin mate kita bawa balik tapi akhirnya merebak kepada ramai orang, lagi menyusahkan orang lain pula. Jadi sebab itulah saya faham walaupun ada rayuan, setakat hari ini kita tetap tidak membenarkan warga asing untuk masuk ke Malaysia kecuali beberapa kategori yang telah pun saya umumkan beberapa kali. Yang lain masih belum dibenarkan walaupun tukang masak daripada Thailand. Ya, okey. Alright, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.